Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Jun 2023 bersama saya Nur Syaham Muhammad Amin. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mahu pihak berkuasa membuktikan kenyataan terbaru beliau mengenai Raja-Raja Melayu adalah salah. Dalam satu kenyataan di Facebook, bekas ahli Parlimen Langkawi itu berkata, sekiranya gagal berbuat demikian, itu bermaksud soal siasat oleh polis terhadapnya sebelum ini adalah satu bentuk ancaman. Peguam Mahathir, Rafiq Rashid Ali sebelum ini mengesahkan bekas Presiden UMNO itu disoal mengenai video yang dikatakan menunjukkan pemimpin berusia 97 tahun itu bercakap di sebuah majlis. Dalam video itu, Mahathir didakwa membuat kenyataan bahawa orang Melayu tidak boleh bergantung kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi mereka. Mahathir juga mendakwa bahawa Raja-Raja Melayu telah menyerahkan negeri mereka semasa zaman penjajahan British untuk kekal berkuasa dan untuk gelaran raja. Pada 2 Jun lalu, dalam kenyataan berasingan Setiausaha PDRM Nursia Saaduddin mengesahkan, polis telah merekodkan kenyataan Mahathir tetapi bukan hanya mengenai proklamasi Melayu, tetapi mengenai kenyataannya yang berunsur penghinaan terhadap institusi diraja. Polis juga pada minggu lalu berkata pihaknya dalam proses mengemukakan hasil siasatan itu kepada pejabat peguam negara. Sementara itu, dalam kenyataan itu lagi, Mahathir berkata menghalang orang Melayu daripada bercakap mengenai masalah mereka adalah tindakan bersifat perkauman. Mahathir juga mengakui dia merasakan kebebasan bersuaranya bukan sebahagian daripada reformasi seperti yang dijanjikan. Bekas ahli parlimen itu juga berikrar akan menjawab semua soalan yang diajukan kepadanya sekiranya didakwa di mahkamah terbuka. Walaupun sudah berada di tampuk kekuasaan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap masih mengingati semua jalan berliku yang dilaluinya untuk sampai ke tahap itu. Anwar menjelaskan salah satu pengalaman yang masih diingatinya ialah insiden mata lebam pada 1998 apabila dia menjadi mangsa keganasan polis. Kata Anwar dalam dokumentari Al Jazeera bertajuk From Prison to Prime Minister Malaysia, Anwar Ibrahim pada malam kejadian dipukul dengan teruk, fikirannya hanya teringatkan isterinya Wan Azizah dan keluarga. Kata Anwar lagi, oleh kerana serangan itu terlalu hebat, dia juga berfikir tidak akan hidup lagi. Wan Azizah dan anaknya Nurul Izzah turut diwawancara stesen TV antarabangsa itu. Bekas Ketua Polis Negara Abdul Rahim Noor pada tahun 2000 disabitkan bersalah memukul Anwar ketika dalam tahanan. 5 tahun selepas itu, Abdul Rahim membuat permohonan maaf kepada Anwar. Baik, kita ke berita seterusnya. Muhammad Sanusi Maknur telah memfahamkan permohonan kepada Mahkamah Sivil untuk menentukan jika pengampunan yang diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meliputi kedua-dua hukuman dan sabitan jenayah. Pengarah Pilihan Raya PN itu memfahamkan permohonan itu di bawah aturan 33 Kaedah 2, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 di Mahkamah Tinggi Bidang Kuasa Sivil di Al-Lustar pada 31 Mac lalu. Menurut salinan afidavit sokongan yang dilihat oleh Malaysia Kini, Sanusi memohon perintah mahkamah bagi isu itu untuk menguatkan pembelaannya terhadap saman fitnah Anwar. Isu fakta yang dipohon oleh defendant adalah untuk memutuskan jika pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-15 kepada Anwar pada 16 Mei 2018 adalah pengampunan penuh yang bukan sahaja mengetepikan hukuman penjara plaintiff tetapi juga mengetepikan sabitan Anwar di Mahkamah Jenayah. Antara persoalan undang-undang yang diminta Sanusi adalah sama ada pengampunan yang diberikan mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan berupaya mengetepikan sabitan jenayah. Menerusi pemfailan itu, Sanusi berkata penyataan pembelaannya terhadap tindakan fitnah cuba bergantung kepada rekod kes jenayah Anwar sebelum ini yang melibatkan sabitan dan hukuman penjara. Defendant menegaskan bahawa plaintiff dalam jawapan kepada pembelaan berpendapat bahawa Sanusi tidak boleh bergantung kepada rekod sedemikian kerana pengampunan telah mengetepikan bukan sahaja hukuman penjara ke atas Anwar tetapi juga sabitan jenayahnya. Sanusi berkata bahawa mahkamah perlu menentukan sejauh mana pengampunan itu kerana pembelaannya bergantung kepada hujah bahawa kenyataannya yang didakwa Anwar sebagai fitnah sebenarnya adalah berdasarkan fakta yang didakwa. Defendant berkata hujah pembelaannya antara lain juga bergantung kepada dakwaannya bahawa dokumen pengampunan berkenaan tidak menyatakan sebab pengampunan kepada Anwar. Bagaimanapun, dalam afidavit balas yang difailkan pada 25 April, Anwar membangkitkan bantahan awal terhadap permohonan Sanusi dengan menyatakan bahawa Badan Kehakiman tidak mempunyai bidang kuasa untuk meneliti isu pengampunan
Ia merupakan prerogatif yang di-Pertuan Agong bawah Perkara 42 Akta Perlembagaan Persekutuan. Anwar berhujah bahawa permohonan Sanusi sepatutnya ditolak kerana perkara pengampunan tidak boleh diputuskan oleh undang-undang ataupun mahkamah. Pada 13 Disember tahun lalu, Anwar memfailkan tindakan sivil terhadap Sanusi berhubung ucapannya semasa berkempen di Tambun menjelang pilihan raya umum ke-15. Baik, sementara itu, Setiausaha Agong JAP Anthony Loke hari ini meminta ahli-ahli UMNO supaya tidak lagi mengungkit kisah silap dan menotahi segala sengketa serta terus bergerak ke hadapan bersama Kerajaan Perpaduan. Mengulas desakan pemuda UMNO yang menuntut DAP membuat permohonan maaf secara terbuka, Loke berkata dia bersetuju dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan bahawa perkara berkenaan telah diselesaikan ketika rundingan penubuhan Kerajaan Perpaduan. Itu pandangan masing-masing, tak apalah. Dalam ucapan ataupun perhimpunan, so tentu ada banyak pandangan. Jadi saya, seperti yang saya katakan, saya setuju dengan ucapan ataupun intipati ucapan Presiden UMNO. Lupakan kisah silam bersama demi negara. Jadi itu bagi saya, kita move on. Kita perlu move on daripada apa yang persekintaan ataupun permusuhan politik selama ini. Permusuhan ini, sentimen ini masing-masing ada. Setiap parti ada. Kalau kita terus mengungkit-ungkit kisah-kisah lama, dia tidak akan berkesudahan. Jadi kita telah pun membentuk kerajaan lebih daripada 6 bulan. Okay? Kita telah pun membincangkan segala persetujuan dan juga komitmen masing-masing, dan kita telah pun move on sejak penubuhan Kerajaan Perpaduan. Jadi bagi saya, apa yang dinyatakan oleh Presiden UMNO itu amat membadai dan kita akan terus bergerak ke hadapan. Maksudnya DAP memang akan buat dengan seperti ini? Saya telah nyatakan bahawa saya bersetuju dengan pandangan Presiden UMNO. Kita move on, lupakan kisah silam bersama demi negara. Okey, itu jawapan saya. Kerajaan telah terbentuk lebih 6 bulan. Kabinet telah berfungsi. Kita telah duduk dalam satu jemaah menteri setiap minggu. Lebih 6 bulan dah. Dan setakat ini tak timbul pun apa-apa isu berkenaan ketidakserahsiaan dalam parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan, dan kita akan terus mengolak langkah ke hadapan. Yang penting pada hari ini kita tunjukkan komitmen kita bekerjasama. Jadi saya rasa kita sudah noktakan soal persengketaan, soal pemusuhan politik. Itu telah pun dinoktakan sejak tertubuhnya Kerajaan Perpaduan pada bulan Disember yang lalu. Jadi yang penting kita move on ke hadapan. Apa yang penting, ada pelbagai cabaran di depan kita. Cabaran politik, ada 6 pilihan raya negeri, cabaran ekonomi, cabaran pembangunan negara, macam-macam cabaran yang perlu kita tempohi bersama-sama. Dan kita, saya rasa semua parti berlapang dada, semua parti dan pimpinan parti masing-masing telah menunjukkan satu komitmen yang begitu tinggi untuk kita bersama-sama. Dan saya rasa pandangan-pandangan yang lain tu kita hormati, tapi yang penting pimpinan masing-masing telah pun ada satu persefahaman yang begitu jelas. Baik, dalam perkembangan yang lain, SPRM hari ini mengesahkan sudah membeku 192 akaun bank bernilai 39 juta ringgit, termasuk milik bekas Menteri Kanan dan 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri. Tindakan dibuat bagi siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, susulan dakwaan penyelewengan dana negara berjumlah anggaran 2.3 bilion ringgit. Memetik berita harian yang memetik kenyataan SPRM, dana berjumlah melebihi 39 juta ringgit itu membabitkan 192 akaun, terdiri daripada 35 akaun syarikat dan 157 akaun individu. SPRM turut menjelaskan pihaknya juga sudah menggeledah kediaman bekas Menteri Kanan dan 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri itu. 2 ahli perniagaan terbabit juga sudah dirakamkan percakapan. Sementara itu, dalam isu yang lain, Anwar Ibrahim minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sapu memberi penjelasan berhubung dakwaan harga telur yang dijangka naik dalam masa terdekat. Memetik berita harian, Perdana Menteri berkata demikian sebagai reaksi segera kepada pertanyaan mengenai jangkaan kenaikan harga telur dalam pasaran negara hasil penyelidikan yang dijalankan oleh MIDF Research.
Laporan berita harian hari ini juga memetik nota penyelidikan MITF Research menjangkakan harga telur berpotensi meningkat dalam masa terdekat ini berikutan bekalan sumber makanan itu yang terhad di Malaysia. Perhimpunan Agung UMNO 2023 hari ini mencatat sejarah dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kembali menjejakkan kakinya selepas 25 tahun. Kali terakhir Perdana Menteri itu berucap pada PAU adalah pada 1998 sebagai timbalan Presiden UMNO. Anwar dipecat daripada UMNO pada 3 September 1968 dan semenjak itu tempat berkumpulnya ahli-ahli UMNO adalah asing baginya untuk dihadiri. Namun hari ini pengerusi PH itu hadir ke PAU 2023 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sebagai tetamu kehormat. Anwar tiba pada jam 9.15 pagi dan diiringi Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi serta timbalannya Muhammad Hassan dan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki. Ketika majlis mengibarkan bendera Sangsa Kebangsa, Anwar berbaju Melayu biru muda yang merupakan warna bendera dan logo parti PKR dilihat menyanyikan lagu UMNO bersama-sama para perwakilan. Presiden PKR itu sempat bergurau ketika ditemui media bahawa masih menghafal lagu UMNO Bersatu Bersedia Berkhidmat. Ketika ditanya apakah perasaan menghadiri ke PAU selepas 25 tahun, dia berkata menyempurnakan tugas kepada negara adalah lebih penting daripada pengalaman peribadi. Yang penting menyempurnakan tugas kepada negara. Pengalaman peribadi itu penting, tetapi dia tidak boleh mengatasi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Jadi saya hadir semula kerana saya gunakan platform perpaduan ini untuk memperkukuh kerajaan dan memberi manfaat kepada rakyat. Jadi saya tentunya rasa selesa, senang dan kerana dah biasa suasana itu, termasuk menghafal lagu. Masih ingat lagu UMNO? Masih. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.